Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. So syukur ya. Mudah-mudahan semua dapat dengar ya. Kalau yang dapat dengar apa yang Tok Abah sebut ni, tolong respon ya. Cun Tok Abah clear ataupun Tok Abah cun. Pun boleh jugalah. Tok Abah cun pun lebih sedap dengar lah ya. So tolong respon sama ada tempat anda dapat mendengar dengan jelas suara Tok Abah ya. So kita dalam sembang rezeki. Ni mudah-mudahan seronok kita ni ya. Seronok apa nama dapat bercakap tentang satu isu yang sangat penting dalam zaman sekarang ni kan. Pada bila-bila masa pun sembang rezeki sesuai. So ajak kawan-kawan ya. Ajak kawan-kawan ramai-ramai ya, keluarga yang okey jom kita dengar apa kata orang tua ni tentang sembang rezeki. Dalam waktu biasa sangat relevan, waktu pandemik ni sangat-sangat relevan. Ramai orang yang sangka yang mereka tak ada rezeki. Padahal ramai orang tak ada gaji, tetapi semua orang ada rezeki. Itu yang kita nak sembang ya dari pada masa ke masa. Dan Tok Abah bukan seorang ya. Tok Abah teman-teman dengan orang kuat Tok Abah ya. Orang kuat yang di belakang Tok Abah ni dah dekat 20 tahun ya. Ya, 20 tahun. Dekat 20 tahun bersama Tok Abah. Ya, ni orang panggil dia Cikgu Saiful pun dia, Ustaz Saiful pun dia, ya, Abang Pul pun dia. Yang abang tu saya suka. Abang Pul pun dia. Abang handsome jarang ya. Dia jarang di kalangan yang berumur tapi yang muda-muda alhamdulillah. Ada ya? Ada juga ya. Wah, ni alhamdulillah. Dia tak takut rumah dia tengok ni, dia tak takut. dah tidur 9.30 dah tidur dah. So syukur ya. Alhamdulillah. So tujuan kita bercakap tentang sembang rezeki ni yang untuk kita betulkan kita punya paradigma hidup, pegangan bahawa rezeki itu sebenarnya Allah turunkan pada semua ya, pada semua orang dan makhluk Allah turunkan rezeki. Itu sebabnya jangan sampai kata alamak aku ni bila aku tak ada punca rezeki, aku tak ada rezeki. Jangan sampai ya kita tersebut. Supaya kita kena masuk ke dalam sembang rezeki ni untuk ingatkan bahawa semua orang ada rezeki ya, dan insyaallah ya, dan dari masa ke masa nanti tolong ya beritahu orang ada caranya untuk dapat kata tu peluang untuk menambah punca rezeki ya. Kejap lagi akan ada kat content pin nanti, just join press link. Ni awal-awal dah tu Abah dah cakap ni. Awal-awal ya kokot ada mereka yang nak mencuba-cuba ya. So sebenarnya bila orang cakap tentang rezeki ni Saiful ya, banyak orang selalu cakap tentang itulah ya, gaji dia, anak-anak ya, rumahnya, kereta tu sebagai rezeki. Betul. Tapi sebenarnya rezeki tu lebih besar dia tu. Cuba cerita sikit Cikgu Saiful. Allahu Akbar. Saya bila berdepan dengan Tok Abah ni almaklumlah kan, sifu yang mendidik saya 20 tahun kan. Bukan jangan dia ni orang kuat WHI ni. Wanita hari ni pun tak dia apa, macam-macam. Farin Fiza tak tengok malam ni, Uya pun tak tengok. Baik, Tok Abah, saya tertarik dengan apa yang Tok Abah share dengan semua penonton pada malam ni dan juga topik yang kita sembang santai-santai sambil minum kopi Tok Abah kan, makan keropok semua kan, dan salah satu pun memang produk kita pun ada kopi ni kan. Jadi kepada yang belum cuba kena cuba. Yes. Kan? So baik, bila sebut bab rezeki ni Tok Abah, macam Tok Abah katalah, ada yang dari sudut kewangan, ada yang dari sudut mungkin dari sudut keluarga kan, dari sudut harta dan macam-macam Tok Abah kan. Sebenarnya untuk saya syukur sebab saya diberi kesempatan oleh Allah SWT berguru ataupun bersama dengan Tok Abah 20 tahun menelaah, mempelajari alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dan alhamdulillah rupa-rupanya Tok Abah kan, dalam diam, dalam tak sedar Tok Abah, nyawa kita tu pun rezeki. Betul. Subhanallah kan? Jadi maknanya ada orang yang Allah tak bagi benda yang paling besar dalam hidup dia, iaitu dipendekkan nyawa ataupun rohnya diangkat kembali. Betul. So maknanya dia tak ada rezeki dekat situ. Untuk apa? Untuk mencari apa sahaja kekayaan yang ada di muka bumi ini, bahkan untuk menambah amal dia. Subhanallah. So maksudnya tak faham apa yang tak apa kata tadi betul kan. Semua kepada penonton yang menonton pada malam ini, kalian dan juga saya yang kami ni yang sedang sembang makan kopok minum kopi pun rezeki. Kenapa? Sebab kita masih dipinjamkan usaha. Itu yang paling besar Tok Abah. Saya rasa dalam konsep rezeki yang patut kita syukuri ialah, Tok Abah pun, kita pun tahu, semua orang tahu kita dalam situasi pandemik sekarang ni, ada yang macam Tok Abah kata hilang kerja dan sebagainya. Tetapi paling utama Tok Abah, paling utama Allah tak hilangkan kita di atas muka bumi ni.
Wah. Subhanallah. Rezeki yang besar ya. Rezeki yang besar. Yang besar, alhamdulillah. Syukurlah. Syukur sangat-sangat. Mudah-mudahan insya-Allah kita dan juga yang menonton pada malam ni syukur. Susah mana pun kita Tok Abah selalu pesan, ingat susah mana pun apa ujian yang Allah bagi dekat kita, Allah tak akan uji kita lebih daripada apa yang kita mampu. Untuk pada ketika itu. Betul. Subhanallah. Itulah ada teman Tok Abah dulu, dia lebih kurang dalam 2005 16 tahun lepas ya. Dia punya syarikat tu hampir yalah dalam keadaan yang daif lah. Sebab kata orang sekarang hidup segan mati lebih baik. Allah. Tu peribahasa baru tu tak? Memang teruk kesian dan nak tutup tapi dia cuba. Jom kita jumpa Fadila Kamsah, manalah tahu ada idea untuk kita kata tu mencari punca-punca rezeki yang baru. So datang kita kata okey, dia minta yalah Tok Abah bantu dia. Tok Abah kata bolehlah kita cuba, sebab Tok Abah selalu ingat pesan mak kata kalau orang datang bawa nak bagi idea, nak berjuang sana, nak tolong menolong, kita tolong. Terus kata tu okey. Tapi dengan satu syarat je. Syaratnya ialah kita nak buat satu bisnes ke satu punca pendapatan bukan nak mencari wang semata-mata. Kalau takut kalau mencari wang, memang kita akan susah lah. Ya, barang siapa kejar dunia, selalu kita bilang ya, dunia akan lari semakin laju. Barang siapa kejar akhirat, maka Allah akan jadikan dunia kejar dia. Subhanallah. Tahu petang kat dia? Lain kali minta teh tarik. Tapi teh tarik sebenarnya ni ya. Dengan kopi ni teh tarik. So sebenarnya kalau kita minta teh tarik dapat gelas, dapat teh tarik, ya betulnya ada lapik tak dah nampak tapi lapik kat belakang tu. Jadi kalau kita minta bagi gelas satu, dapatlah gelas. Kosong lah. Kosong lah. Kosong lah tu. So dengan izin Allah kita buat projek yang pertama dengan 10 rakaman yang Tok Abah buat, rekod tu Malaysian Guinness Book of Record. Subhanallah. Saya ingat masa tu. Ingat ya? Saya ingat 10 kaset keluar 10 kaset. Zaman tu kaset. Orang muda kaset. Gapo dia? Ada video ada tape tu. macam tu. Tapi dengan izin Allah meletup dan akhirnya majulah. Ya, sebabnya Tok Abah sangat yakin bahawa kalau kita nak membesarkan ya pintu rezeki, pertama-tamanya kena banyak bersyukur. Betul tak? Nyawa yang panjang itu kita satu rezeki, hidup dalam sihat itu rezeki, dapat kawan-kawan baik itu rezeki, dapat ilham yang bagus itu rezeki, ya, dapat kubuk depan kita rezeki, dapat masuk majlis ilmu macam ni pun rezeki. Itu sebabnya nanti kita akan bincang sikitlah ya apa ni kunci pintu rezeki. So apa rahsianya yang apa nama Cikgu Saiful dapatlah ya daripada bekerja dah 19-20 tahun, terlibat pula dengan ramai ya usahawan-usahawan kecil dan sederhana ya daripada berbagai-bagai kementerian kan. Ada ke daripada Kementerian Kewangannya, alhamdulillah syukur. Macam-macam. So cerita sikit, cuba cerita sikit. Okey, terima kasih Tok Abah. Actually sebenarnya jutaan lah orang kata Tok Abah selalu pesan, selalu nasihat kepada kami macam anak-anak so kepada semua yang menonton betul lah tu rezeki tu Allah bagi dalam keadaan macam-macam Tok Abah dan pengalaman saya diberi peluang hasil didikan Tok Abah betul kita jangan meletakkan orang kata kekayaan ataupun wang tu terlalu besar di hadapan bima-bima kita kecewa bila kita tak dapat. So Tok Abah selalu pesan yang penting keberkatan di atas apa yang kita perolehi itu yang paling utama Tok Abah kan. Subhanallah Tok Abah, berkat daripada ialah kita naik, kita jatuh, kita bangun Tok Abah dalam dunia perniagaan Tok Abah kan. Saya bersama Tok Abah ialah baru 20 tahun Tok Abah. Daripada rambut lebat jadi rambut kurang semua, subhanallah. Saya takut nak komen tadi. Takut saham turun. Tapi manis tetap ada insya-Allah. Gurau jangan marah. So saya memang banyak membantu dari sudut mungkin yang orang ialah penonton semua nak tahu lebih lanjut semua, dan insya-Allah yang dah mengenal saya tu terima kasih yang menonton pada malam ni. Saya banyak membantu topik yang berkaitan dengan business strategi, so business planning dan business coaching and mentoring so rancangan perniagaan, so persediaan sebelum memulakan perniagaan. Kenapa Tok Abah saya terlalu memfokuskan dalam topik ataupun dalam bidang yang seperti ini Tok Abah? Sebab terkesan dengan apa yang ditanya oleh partisipan kita.
Kan kita cerita tentang topik usahawan kan Tok Abah. Kita cerita tentang motivasi usahawan, kita cerita tentang motivasi diri, bagaimana nak berjaya, bagaimana nak kutip rezeki dan sebagainya kan Tok Abah. Jadi bagi saya adalah lebih cantik, lebih menarik. Saya set upkan antaranya alhamdulillah dengan izin Allah Tok Abah, kita berjaya membangunkan Syafaz ataupun Tok Abah punya grup usahawan tu sendiri yang sekarang yang kita sedang nak bangunkan dengan produk-produk dan sebagainya. Secara tidak langsung tu apa yang kita ajar, apa yang kita sampaikan kepada public ataupun kepada masyarakat, kita ada model kita yang kita juga pada masa yang sama kita ketengahkan. Bukan nak kata Tok Abah setengah orang yes, ada orang kritik alah teori je lah, alah cerita je lah kan. Tetapi alhamdulillah kita cuba hadir kepada masyarakat, walaupun sebelum ni saya hanya bergerak di belakang kan. So Tok rasa terharu because Tok Abah ni insya-Allah yang selama saya kenal ni bagaimana Tok Abah naik, begitulah dia akan naikkan orang di sekelilingnya. Sebab itu prinsipnya pemimpin yang hebat, so dia akan mengangkat ataupun menaikkan orang ataupun anak buah di bawahnya. Subhanallah. So bos-bos yang dengar pada malam ni, ingat kalian akan hebat bila mana kalian mengangkat dan menaikkan orang-orang di bawah kalian. Usahawan, toke-toke, stokis ataupun siapa-siapa sahaja yang mempunyai ejen-ejen di bawah, kalian hebat seandainya kalian menaikkan orang yang di bawah kalian. Subhanallah. Jadi pengalaman saya lah Tok Abah, bila handle usahawan kami, yalah kita pusing Tok Abah satu Malaysia, daripada timur, barat, utara, selatan, Sabah, Sarawak, kita bertemu alhamdulillah berkat kepercayaan yang pihak Kementerian orang kata pertanian bagi, Farma bagi, Risda bagi dan berbagai lagi Kementerian Mara bagi dan sebagainya. Kita bantu para usahawan. Kita bantu para usahawan untuk mendisiplinkan mereka untuk membentuk satu platform ataupun satu organisasi perniagaan yang mantap dengan tu Tok Abah selalu pesan kan, pengurusan keuangan yang bijak. Itu yang paling utama Tok Abah. So alhamdulillah, so natijah daripada program, daripada kursus yang kita anjurkan Tok Abah, nampaknya nanti tunggu akan tiba sesi yang mana usahawan Tok Abah ni nanti akan kita appearkan, akan kita tunjukkan Tok Abah. Dia paling seronok ni Tok Abah bila mana satu program ataupun satu kursus atau perkongsian ilmu kita buat tersebut, kita dapat lihat hasilnya. Subhanallah. Daripada company dah nak tutup kan Tok Abah kan. So kita bantu dengan izin Allah. Kita tak ada apa-apa Tok Abah. Tok Abah selalu pesan tu, supaya kita tak riak, supaya kita tak takabur, supaya kita tak rasa kita hebat. Tak. Wallahi dengan izin Allah. So boleh buka, kemudian boleh maju. Subhanallah. Yang itu sebenarnya Tok Abah pengalaman bila mana kita bersama-sama Tok Abah kan. Dia ni macam cukup puas Tok Abah kan. Alhamdulillah. Dia tak boleh nilai dengan wang ringgit Tok Abah kan. Dia tak boleh nilai dengan orang kata harta dan sebagainya. Mungkin itu juga rezeki Tok Abah. Ya, betul. Rasa puas Allah bagi, rasa tenang, rasa tenteram. Subhanallah. Betul lah. Yang betul lah Tok Abah kata. Besar rezeki tu. Ya, rezeki ni memang sangat luas ya. Itu sebab dalam untuk kita membuka pintu-pintu rezeki ni, sebab rezeki ni banyak pintunya ya. Yang selalu kita diingatkan, kadang rezeki sebab usaha, rezeki sebab nikah, rezeki sebab anak ya, rezeki sebab kita istighfar, sebab solat taubat, rezeki sebab yalah kata tu memang dah dijamin oleh Allah ya, macam-macam. Tapi ramai orang yang takut ya, takut. Dan dalam konteks usahawan ni dan dalam kita sembang rezeki ni, selalu saya pesan pada semua anak buah, kepada Saiful, kepada semua orang ya. So kita kena ingat, kalau kita nak berniaga, jual diri dulu sebelum dapat jual produk ataupun perkhidmatan. Jual diri ni sudah lain macam ni. Itu lain macam ni. Ni sudah macam skandal ni, macam ada soalan kat bawah tu. ada tu. So kita kena jual diri kita dalam arti kata ya, kita betulkan diri kita secara 360 darjah. Betulkan diri dulu supaya orang percaya, sebab orang suka berniaga dengan orang yang dipercayai. Orang suka berniaga dengan kawan. Ya, jadi kalau kita dianggap kawan oleh kita punya sahabat, oleh customer, oleh pelanggan, maka mereka mudah berinteraksi dan berjual beli, bertransaksi dengan kita. Itu sifat manusia. Itu sebabnya, dan dalam kalau untuk mereka yang itu dia sebenarnya dia yang pin komen tu. Pin komen kata tu ada link. So press link untuk mereka yang rasanya nak bangunkan diri tu dulu. Bangunkan diri supaya dapat jual diri. Bila jual diri maknanya orang yakin kat you. Sebab you
menjadi orang yang bertambah baik, bertambah berwibawa, bertambah kata orang tu boleh dipercayai, maka mereka suka nak berinteraksi, berniaga, yang bertransaksi dengan kita. So untuk mereka yang nak bangunkan diri, betulkan diri, join lah ya. Press the link, join. Tok Abah akan berikan apa yang Tok Abah tahu, kita share. Kita share, kita kongsi, kita bagi contoh ya. Bagaimana nak betulkan diri, buka pintu-pintu rezeki. Kunci untuk pintu rezeki banyak. Salah satu yang semua orang tahu ialah jangan lupa doakan mak ayah. Doakan mak ayah akan terbuka pintu rezeki. Kita membentuk silaturahim dengan adik-beradik, dengan keluarga, kita perbaiki. Barang siapa memperkasa silaturahim, dia akan membuka pintu rezeki dan memanjangkan umur, menganjakkan tarikh ajal. Itu yang disebut tadi tu. Ya, ajal maut itu tarikhnya panjang pendek juga adalah rezeki. Jadi dengan kita kata orang tu membentuk silaturahim, ya Allah ya, paling mudah. Dan ramai orang bila terlibat dengan bisnes ni lupa keluarga, lupa anak-anak. Itu yang jadi kadang mula-mula okey, lepas terus Allah uji sebab barang siapa memperkasa silaturahim, hubungan kekeluargaan, maka Allah akan buka pintu-pintu rezeki dan anjakkan tarikh ajal. Itu satu contoh baru, dan kita ada berpuluh-puluh, beratus kunci-kunci untuk membuka pintu rezeki. Di samping tu nanti dia punya strategi, ilmu alatnya, dengan planningnya, strateginya, keuangannya ya. Itu semua dia punya kata orang tu ilmu alat. Tapi yang jangan lupa juga ilmu tentang pembaikan kendiri. So press link, jangan lupa ya, tolong press link, join grup kita, kita punya Telegram group, supaya kita akan share, kita akan kongsi ya bagaimana nak betulkan diri, membuka pintu-pintu. Sebab ya, salah satu pengajaran daripada COVID-19 ialah kebanyakan kita perlukan sumber rezeki, sumber pendapatan yang kedua atau ketiga. Kena ada income 2-3, kalau tidak memang kita sengsara. Sebab ada orang, ramai orang tak ada gaji, tapi rezeki Allah akan turunkan dengan syarat kita usaha, betulkan strategi, betulkan niat, betulkan cara, dan ada ilmu. Yang disebut oleh Saiful tadi, ada ilmu untuk kita kata orang tu mengendalikan perniagaan atau bisnes kita yang betul. Cuba tambah di situ. Saya kagum sekejap. Maklumlah duduk sebelah Tok Abah kan, sifu saya, subhanallah. Tu kepada yang mendengar tu, jangan lupa tekan link kami, iaitu usahawan Tok Abah. Jom bersama-sama dengan kami, insya-Allah kami akan share seperti mana yang Tok Abah kata tadi. Yalah, kalau nak sembang kopi ni tak boleh lama tu kan. Jadi kalau yang siapa-siapa yang penonton-penonton pada kita ni nak tahu lebih lanjut bagaimana saya dan juga Tok Abah membina empire yang ada sekarang, bukan kata kami ni yang terbaik, tak. Cuma kami nak share, nak berkongsi. Manalah tahu Tok Abah kan, apa yang kami kongsikan, kod-kod kami ni umurnya tak panjang kan Tok Abah. Jadi paling-paling kurangnya ilmu itu diteruskan oleh kalian, subhanallah. Ilmu yang berkat ya. Ilmu yang berkat, mudah-mudahan. Dan alhamdulillah, syukur. Saya rasa Tok Abah memang satu manfaat yang cukup berguna. Sebab dari sudut perhatian, yang sudut kita menilai dan mengkaji Tok Abah, bila mana Allah menurunkan sesuatu musibah itu, di dalamnya ada rahmat, seribu rahmat. Subhanallah. Kan Allah turunkan COVID-19 untuk uji seluruh manusia, umat yang ada di atas muka bumi ini. Semua terkesan. Semua terkesan. Tetapi lihat bagaimana manusia yang dahulu ni duduk dalam comfort zone selesa. Kan? So bila mana Allah uji dia dengan satu ujian ataupun satu musibah, bagaimana dia keluar mempunyai jati diri yang tinggi, menerobos kepada diri dia untuk keluar daripada kepopong keselesaan tersebut, untuk fight, untuk dapatkan sesuatu yang baru, untuk cari knowledge yang baru. Kalau dulu, minta maaf Tok Abah kan, kita banyak buat program-program ni, kita lihat bagaimana seseorang tersebut yalah, duit banyak, tolak troli, masuk je apa barang, harga tak tengok. Betul. Kan? Subhanallah. Sekarang kan, kicap ni mahal, cari kicap yang paling murah. Subhanallah. Betul. Tetapi secara tak langsung Allah telah memberi satu teguran. Betul. Mendidik diri kita supaya dengan rezeki yang kita dapat tersebut, kita tak bazirkan Tok Abah kan. Jadi daripada situ, secara tak langsung kita bijak di dalam menguruskan perbelanjaan keluarga, apatah lagi perbelanjaan dalam perniagaan yang kita set up dan sebagainya. Yang ini sebenarnya Tok Abah, yang selepas ni insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah, saya
Cikgu SBO akan kongsikan dengan semua rakan-rakan yang berminat. Jom join kami Usahawan Tok Abah. Kita ramaikan kumpulan tersebut. Kita berniaga bersama-sama. Betul. Kan? Dan apa yang lebih menarik sekali Tok Abah, bila mana kita dapat crowd yang ramai ni di kalangan mereka-mereka yang sama ada dia berminat untuk berniaga ataupun tidak, dia tak semestinya berniaga, tapi dia berminat untuk mencari rezeki yang lebih. Subhanallah, kita akan bentuk satu circle ataupun satu kelompok kumpulan yang kita boleh buat business matching dalam tu sendiri. Betul. Kan? Yang ini ada kepakaran di sini, yang ini ada kepakaran, yang ini ada produk di sini, yang Betul. ini ada dekat sini. Betul. So di situlah secara tak langsung bak kata Tok Abah tadi, hubungan ataupun lahirnya silaturahim untuk menambah salah satu tips murah rezeki. Itu dua pengajaran yang Cikgu Saiful sebut tu, ada dua pengajaran Tok Abah tangkap ya. Pertama, kecemerlangan cuma boleh berlaku di luar zon selesa. Kalau kita masih selesa, kita tidak akan ke mana-mana. Ya, kalau ikut normal curve, orang yang cemerlang yang di luar zon selesa lebih kurang 3%. Yang sengsara, yang memang teruk, susah nak bantu, 3%. Yang normal biasa-biasa, yang okeylah, cukup-cukup biasa-biasa, 94%. So jom anda dan kita semua, kita masuk dalam kumpulan 3% yang keluar daripada zon selesa dan cemerlang dunia dan akhirat. Itu satu pengajaran yang penting. Pengajaran kedua tadi ialah kita kena ada community. Kita tak boleh maju seorang-seorang. Itu pengajaran daripada COVID-19 ya. So dulu sibuknya kita tak pandang pun cikgu, maaf ya, tak pandang cikgu. Mak bapak lupa nak doakan guru-guru anaknya, lupa nak doakan gurunya. Tapi bila dah kena PDPR, ya, terpaksa mengajar anak, baru pening kepala, gugur rambut. Allah. Gugur baru respect. Ya Allah, hebatnya cikgu mengajar 34 orang anak murid ya. Aku mengajar 3 orang anak, aku dah pening kepala. Itu sebabnya kita nak hebat, nak cemerlang, nak maju ya. Itu sebabnya sembang rezeki ini penting. Kita perlukan community, orang lain bantu. Tapi ingat, Allah akan bantu kita selama kita bantu orang lain ya. Tu yang last yang tak pendapat sebelum di wrap up oleh Cikgu Saiful ya. Sebenarnya kita ni ya, walau apa pun kena bermula daripada daripada dalaman ya. Kita betulkan hati kita, hati akan betulkan fikir, fikir akan betulkan amal, amal ni akan membuka pintu-pintu rezeki ya, dan amal yang baik, hasil yang bagus akan merangsang hati kita balik. So seketul daging sangat-sangat penting. Itu sebabnya kita kena jual diri, betulkan diri sebelum kita menjual apa-apa pun dalam dunia. So sembang rezeki akan memberikan kata orang tu peluang untuk kita mengenal diri, membangunkan punca-punca rezeki insya-Allah. Jangan lupa ya, press link ya kat pin konten tu, kat konten atas sekali tu, tolong press link untuk join ya Telegram Usahawan Tok Abah. So tolong wrap up cikgu. Terima kasih Tok Abah. So baik, kepada semua penonton yang pada malam ini, mungkin yang baru menonton, Assalamualaikum, apa khabar so saya Cikgu Saiful ataupun Cikgu SBO ramai peserta-peserta saya mengenali saya sebagai Cikgu SBO, tetapi kalau Fahrin, Uyai ataupun Fiza semua tu dia panggil saya Saiful kan. So tak jadi masalah, no problem. So saya menemani malam ni Tok Abah. Sebelum ni saya hanya duduk di belakang tabir saja. Tapi bila kita dapat Tok Abah komen, orang bertanya, takkanlah Datuk yang nak pergi tengok akaun, takkanlah Datuk yang nak tengok Tok Abah yang nak tengok pentadbiran semua dan sebagainya. Maka saya tampil pada malam ini untuk menunjukkanlah. So yang Tok Abah ni ada lagi tim-tim kami yang lain yang membantu Tok Abah di dalam menaikkan bisnes ataupun perniagaan yang ada pada ketika ini yang kalau kalian tengok nanti boleh terokalah apa itu Tok Abah punya produk, insya-Allah coming Tok Abah kita ada lagi yang kita tengah susun sebaik mungkin untuk kita tampilkan kepada semua penonton yang ada kat luar sana, masyarakat yang ada dekat luar sana dan insya-Allah kepada yang melihat di luar sana yang berminat Tok Abah kan, dia tanya, wow, betul lah Tok Abah dia tak hanya mengajar di dalam kelas, dia tak hanya menceritakan teori, tetapi dia ada output ataupun hasil di hujungnya. Di hujungnya ada sebuah syarikat, alhamdulillah, dengan izin Allah, asbab rezeki Allah punya kan. So kami hanya berusaha Tok Abah Betul. So dan prinsip yang Tok Abah ajar pada saya dulu lagi sejak 20 tahun yang lepas, siapa yang berusaha dia akan dapat manjada wajada. Subhanallah.
Ingat manjada wajah. Siapa yang berusaha lebih pasti dia akan dapat, Allah akan bagi. Subhanallah. Itu nombor satu. Nombor dua, saya nak kaitkan sikit je apa yang Tok Abah sebutkan tadi. Semuanya bermula daripada hati. Tok Abah semua bila sebut tentang hati tu, betul kata Tok Abah, setiap perbuatan amal anak Adam itu dia bermula dengan niat. Kan Tok Abah kan. So niat kita kalau kita nak berniaga untuk apa? Niat kita kalau kita bekerja untuk apa niat tu tersebut kan? Subhanallah. Dan niat pula kalau kita hari ni Tok Abah selalu pesan, kalau keluar nak pergi kerja tu niatnya berapa? Subhanallah kan. Ni niat yang sedang menonton pada malam ni pun, niat kalian adalah untuk apa? So kalaulah niat tu sesungguhnya, barang siapa yang berniat kerana Allah dan kerana Rasul Tok Abah dia tak akan rugi dunia dan akhirat. Betul. So tips untuk murah rezeki lagi Tok Abah yang kita akan share dalam grup usahawan Tok Abah ni. So please klik link Telegram untuk di pin komen tersebut Join, jom ramai-ramai. Saya akan berkongsi bersama-sama dengan Tok Abah berbagai-bagai tips untuk menjemput rezeki. Rezeki tak salah alamat. Dan juga kami akan share, kami akan kongsi bagaimana kalian untuk set up daripada zero, mungkin istilahnya zero to hero lah. Dari sudut berdasarkan kepada dari sudut pentadbirannya, dari sudut organisasinya. Minta maaf Tok Abah, ada klien kita nak bentuk syarikat tetapi catat organisasinya tak berapa nak tepat. Jadi kat situ pun kami bantu. Dari sudut pengurusan keuangannya, dapat duit keuntungan 30,000 sebulan. Berapa yang sepatutnya untuk diinvest? Berapa yang sepatutnya yang digunakan untuk sebagai simpanan? Yang itu semua teknikal Tok Abah, insya-Allah Tok Abah, dan semua penonton yang ada pada malam ini yang melihat pada ketika ini, saya sebagai cikgu SPO akan berkongsi dengan kalian semua. So don't worry, jangan risau. Malam ni kita nak intro je dulu. So kesemua ilmu-ilmu ini kita dah guna pakai Tok Abah, formula ini kita dah guna pakai, dan kursus-kursus ni pun kita dah jalan, dan alhamdulillah sikit lagi masa nantikan kemunculan manusia ataupun insan-insan yang dah melalui program tersebut yang dia dah berjaya. Subhanallah. So maknanya teori tersebut dipraktiskan dan telah pun ditunjukkan pembuktiannya. Subhanallah. Dan pesan saya yang terakhir lah Tok Abah kepada semua penonton yang ada pada malam ini, saya ingat dulu waktu saya belajar sekitar tahun 2000, waktu tu saya belum lagi dengan Tok Abah. Saya suka dengan ceramah Tok Abah ni since saya daripada program Cermin Diri tahun 1996 lebih macam tu lah Tok Abah kan. Waktu tu dah pasang niat, suatu masa nanti nak jumpa ni Pakcik kan. Nak berguru dengan dia. Subhanallah. Bisikan hati itu dan doa itu Allah dengar. Subhanallah. Kan? Tok Abah selalu pesan sebelum tidur kalau dapat amalkanlah membaca surah Al-Waqiah. So ini pesanan mungkin yang terakhir yang saya nak sampaikan kepada kesemua penonton yang ada pada malam nanti, malam ini yang sedang melihat menonton rancangan pada malam ini. So kalian bukalah Al-Quran tersebut, bersahabatlah dengan Al-Quran tersebut. Surah Waqiah 96 ayat. Jangan panggil saya ustaz, saya bukan ustaz. Saya baru nak start. Dan Tok Abah selalu pesan, kita tak layak dengan title tersebut, jangan kita pakai title tersebut. So panggil saya cikgu tak jadi masalah, jangan panggil saya ustaz. So kalian boleh refer kepada para alim ulama. Saya pun menuntut ilmu ni tersebut dengan Tok Abah dan juga kepada para alim ulama yang lain. Tips untuk murah rezeki, baca surah Al-Waqiah. Kenapa baca surah Al-Waqiah? Kalian akan mendapati hikmah di sebalik surah tersebut, yang dikatakan barang siapa yang beramal dengan surah Al-Waqiah tersebut, dia akan mendapat satu bentuk rezeki yang dia tak sangka-sangka. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. So ni kita punya episod episod perdana Perdana. Pilot syukur mudah-mudahan akan dapat merangsang ramai lagi akan join kita punya community So jangan lupa press link untuk join community Telegram usahawan Tok Abah. Kita akan bantulah setakat yang kita mampu. Apa yang mampu kita akan kongsi, sebab ingat Allah akan tolong kita selama kita tolong orang lain dengan ikhlas. So itu dia yang dapat kami sembangkan pada kali ini. So jangan lupa untuk join kami lagi dalam Sembang Rezeki.
Mudah-mudahan Allah akan limpah ruahkan rezeki Amin. kita. Ingat, betul kata Cikgu siapa tadi? Jom betulkan hati, betulkan kepala. Jangan lupa ya, selalu sebut ya. Malam ni solat taubat, istighfar 1 kali, maafkan semua al-waqiah. Amin. So insyaAllah terima kasih banyak-banyak. Ampun maaf dipinta. Kita doakan anda semua. Doakan kami juga akan dapat keberkatan. Amin. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.